Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya
akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Pada petang yang penuh barakah ini, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari kita mulakan perkongsian ilmu kita pada petang ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat Puan Siti Zahara, Puan Mona Airawati Muhammad Anwar. Apa khabar kepada Puan Aziz Hassan, kepada Puan Hayati Amin yang sedang menonton, kepada Puan Rina Wati Rina. Apa khabar kepada Encik Syahrul bin Zainal Abidin. Apa khabar kepada Puan Syakirah Ismail, Puan Fujah Aban Nasar, Puan Sabariah Ida Efida, Puan Rosni Abdul, Puan Jazidah Ahmad dan semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, ya, yang juga telah menekan butang share, yang juga telah mengajak suami masing-masing, pasangan masing-masing untuk bersama-sama, ya, mendengar sambil kita buat kerja. InsyaAllah bawa saja handphone tu dekat dapur, ya, letak kat mana-mana, ya, sambil kita potong bawang ke, goreng sayur ke, insya-Allah semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk turut sama mendengar, ya, sedikit perkongsian daripada Ustazah pada petang ini. Sekali lagi Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Rosli bin Atan selaku CEO Yayasan Budi Ehsan Malaysia, ya, yang bersama-sama pada hari ini membawakan, ya, program kita, ya, di mana insya-Allah Ustazah menekankan, ya, daripada semalam hinggalah kepada hari ini, ya, di mana perbincangan kita adalah berkaitan dengan kekeluargaan, khususnya, ya, dalam mengukuhkan hubungan percintaan, kasih sayang di antara suami dengan isteri. Dan hari ini sahabat-sahabat sekalian, ya, sebagai sambungan kepada bicara kita tentang hidup nyaman, ya, pada petang semalam, hari ini sahabat-sahabat sekalian pada siri yang ketujuh, ya, kita menyambungnya dengan sebuah tajuk iaitu Dari Kerana Mata, yang sebenarnya adalah kesinambungan, ya, daripada tajuk kita yang semalam mengukuhkan tentang institusi keluarga yang mesti dimulai dengan pengukuhan hubungan di antara suami dan isteri tersebut. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, dari kerana mata. Jangan kita nafikan bahawa pandangan adalah satu perkara yang sangat penting dalam rumah tangga. Ya, jangan kita kata, alah tak apalah Ustazah, dah 30 tahun kahwin, dah 20 tahun kahwin, ni tak ada apa nak pandang dah. Ya, tak kisahlah, ya, dia dah menerima dah, saya ni memang buruk pun, hodoh, ya, macam-macam lah. Ketika mana kita nak memberikan alasan ataupun excuse, seolah-olah macam elemen pandangan ataupun pandangan mata itu tidak penting. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, daripada hadis Nabi SAW, di mana maksudnya ialah, ya, Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, aku sedang bersama dengan Nabi SAW ketika mana datanglah seorang laki-laki memberitahu aku bahawa ia akan menikah dengan seorang perempuan Ansar. Lalu respon Nabi SAW ialah, Nabi bertanya kepada beliau, sudahkah engkau melihatnya? Laki-laki tadi kata nak kahwin dengan wanita Ansar. Lalu Nabi tanya, dah tengok ke belum wanita Ansar tu? Laki-laki tadi menjawab, belum. Lalu Nabi mengatakan, lihatlah dulu wanita itu. Sebab di mata wanita Ansar, di mata kaum Ansar itu ada sesuatu. Apa maksud Nabi SAW? Ya, maksudnya sahabat-sahabat sekalian, ada keistimewaan pada mata kaum Ansar. Mungkin pada mata kaum Ansar ni, ia cantik ke, ia besar ke matanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin kita kata matanya mata yang galak. Ya, maknanya mata yang Masya Allah. Ya, bila dipandang tu matanya sangat cantik. Ya. Jadi Nabi SAW kata pandang dulu, pandang. Ya, sebab pada kaum Ansar itu ada mata yang sangat menawan. Ya, sebab di mata kaum Ansar itu ada sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak boleh menafikan bahawa dalam rumah tangga, pada perhubungan suami isteri,
Daripada mata bawa ke hati, daripada mata menambahkan cinta. Sebab itu setiap hari pandangan suami kita, pandangan isteri kita kena dijaga. Kerana pada pandangan itu ada sesuatu. Kalau kaum Ansar, pada mata mereka ada sesuatu, ada keistimewaan. Ia boleh tertawan, menawan. Mungkin pada kaum lain, pada orang lain ada sesuatu pada diri mereka yang kalau kita pandang, ia boleh menambahkan rasa cinta. Lebih jauh daripada itu, sahabat-sahabat, tuan puan sekalian, seperti mana dalam doa yang diajarkan, dalam Al-Quran sendiri, doa yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita perhatikan pada doa itu, tuan puan sekalian, ada cakap pasal pandangan, ada menyebut tentang mata. Walaupun itu nanti kita akan tengok secara istilahnya apa yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun. Tapi disebut tentang mata. Wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami, zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami kepada sekalian orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Apa makna qurrata a'yun, tuan-puan sekalian? Qurrata a'yun ini kalau ustazah buat analoginya begini, tuan-puan sekalian. Kalaulah kita melihat sesuatu, melihat sesuatu yang hebat, yang menawan, hingga kita terpesona melihatnya, kemudian kita mengatakan bahawa ya Allah, mata kita ni galit tengok, galit, tak bergerak, tak pandang benda lain dah. Melintah orang lain pun tak perasan. Mak mertua lalu pun tak perasan. Tak perasan semua benda. Kenapa? Kerana mata kita ini, bola mata kita ni tuan puan sekalian, tertumpu kepada satu perkara, kepada satu keadaan, satu benda, sehingga tidak bergerak-gerak dah anak mata kita ni. Terpegunnya kita melihat, terpesonanya kita melihat. Itu adalah gambaran qurrata a'yun. Kita lihat pasangan kita, kita lihat anak zuriat keturunan kita, sampai kita terpukau, sampai kita terpesona. Tak nak alih pandangan, nak tengok je anak kita ni, nak tengok je pasangan kita ni. Kenapa? Kerana sejuk sangat hati kita, kerana sedap sangat kita pandang, kerana terpukau, kerana terpesona. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin kepada sekalian orang-orang yang bertakwa. Terpesonanya pandangan tuan puan sekalian bukan saja kerana faktor zahiriah, faktor lahiriah, kerana kecantikan dan sebagainya. Tapi terlalu banyak unsur-unsur lain yang boleh menyebabkan seseorang itu terpesona, terpukau, tertawan. Dan Nabi SAW telah mengatakan, kamu tidak akan dapat menguasai hati manusia. Kamu tak akan dapat takluki, kamu tak akan dapat tawan hati orang lain dengan harta benda kamu. Dengan apa yang kamu ada daripada perkara-perkara zahir, tetapi kamu akan dapat menawan hati manusia, memukau, menakluk hati manusia dengan akhlak yang cantik yang terpamer kepada diri kita masing-masing. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita sebut dari kerana mata, pertama tak kita nafikan. Soal pandangan mata itu adalah satu soal yang sangat besar. Tapi kalaulah kita merasakan, tuan puan sekalian, kita tak ada apa nak tunjukkan dari segi zahir. Kita rasa kita tak mampu nak pukau seseorang dengan zahiriah, dengan kecantikan yang ada secara lahiriah. Tuan puan jangan putus asa, kerana di sana, masya-Allah, subhanallah, akhlak kita, budi pekerti kita, nilai kebaikan yang ada dalam hati kita, semuanya akan terpancar, semuanya akan terjelma tuan puan sekalian, sehingga memukau, menawan pasangan kita. Kita lihat kadang-kadang banyak saja, ramai je pasangan yang cantik isterinya, tampan suaminya. Tapi kadang-kadang bertahan hanya 2-3 bulan saja. Lama kelamaan mata sakit nak pandang perangai. Lama kelamaan tak saling pandang memandang. Kenapa? Kerana dalam hati ada kesakitan. Kerana dalam hati ada kebencian. Maknanya tuan puan sekalian, cuba kita cari jalan bagaimana pandangan kita kepada pasangan kita, pandangan mata kita kepada pasangan kita, boleh berterusan 20 tahun, 30 tahun dan semuanya menghasilkan kenyamanan. Rasa nyaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baik, semalam telah kita bincangkan tentang 4 persoalan yang penting untuk membentuk kenyamanan dalam rumah tangga.
Dan Ustazah telah pun menyebut semalam sepotong ayat tetapi tidak diberikan ayatnya dan tidak diberikan surah ataupun nombor ayat tersebut. Jadi hari ini Ustazah akan bacakan tuan-puan, ia adalah surah An-Nisa ayat yang ke-19. Ya, di mana semalam telah Ustazah nyatakan bagaimana caranya untuk kita berinteraksi. Seorang suami tiba-tiba kesusutan cinta kepada isterinya. Ia rasa nak pandang pun malas. Ia rasa dah tak berapa cinta dengan isteri. Ia rasa tak berapa berkenan dah dengan perangai isteri tersebut. Tengok macam mana semalam telah kita nyatakan. Ya, bila mana ulama mengatakan, ya, kamu mungkin dah rasa tak suka dengan isteri kamu. Kamu mungkin dah rasa hilang kasih dengan isteri kamu. Tapi ingatlah, kalau kamu rasa terseksa dengan perasaan itu, tapi ingatlah kepada dosa-dosa kamu. Ya, tapi ingatlah, ya mungkin kamu ada buat dosa dan maksiat. Lalu Allah mendatangkan isteri kamu sebagai jalan untuk mengampunkan kamu. Ya, untuk mengangkat darjat kamu, untuk memberikan kamu pahala yang lebih banyak. Semalam telah kita terangkan, ya, kalau tak sempat mendengarnya semalam, silakan tuan-puan ya untuk mendengar pengisian semalam. Hari ini Ustazah akan bacakan surah An-Nisa ayat yang ke-19. Ustazah akan ambil pada potongan yang berkaitan, ya tuan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Jika kamu tidak menyukai mereka, yakni isteri-isteri kamu, maka bersabarlah. Kerana boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah, subhanallah. Ya, tengok macam mana Al-Quran memberikan satu garis halus untuk mengharmonikan keadaan. Yang penting kita boleh hidup dengan nyaman. Ya, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga kita. Bagaimana kita menguruskan perkara yang kita tak suka, bagaimana kita menguruskan cinta yang semakin susut, maka dalam surah tadi, dalam ayat tadi memberikan jalannya tuan-puan. Apa dia? Sabar, bertenang, berlapang dada. Kenapa? Sebab kamu perlu berhusnuzan, perlu bersangka baik. Walaupun kamu benci pada perkara tersebut, walaupun kamu rasa tidak senang dengan keadaan tersebut, tapi ingatlah, ini adalah janji Allah. Ini adalah jaminan daripada Allah. Boleh jadi kamu akan dapati padanya tersimpannya khairan kathira, adanya kebaikan yang banyak. Kalau sudah Allah yang menyatakan demikian tuan-puan sekalian, kita tinggal yakin saja. Yakin kepada Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mensia-siakan, memungkiri janji. Pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah di atas apa jua perkara, walaupun perkara itu kita tidak suka. Demikianlah kita mencungkil hikmah, sabar menanti kedatangan perkara-perkara yang baik, walaupun ketika itu kita berhadapan dengan perkara yang kita tidak sukai. Sahabat-sahabat sekalian, ya, poin yang kedua. Poin yang pertama, semalam tuan-puan kita bercakap soal 4 persoalan penting yang harus kita tanya, ya, demi untuk mengukuhkan hubungan kita suami isteri. Dan poin yang kedua ialah, di sana ada 5 perkara yang boleh menjadi nilai tambah kepada kehidupan yang nyaman. Ada 5 perkara yang boleh menjadi nilai tambah kepada kehidupan yang nyaman. Pertama, tuan-puan sekalian, adalah pandangan. Ini yang kita kata dari kerana mata, ya tuan-puan sekalian. Untuk sebuah kehidupan yang nyaman, nilai tambahnya adalah pandangan. Bahkan subhanallah tuan-puan sekalian, pandangan itu kalau kita nak faham lebih lanjut lagi, pandangan sehingga mendatangkan minat. Minat. Minat kat siapa? Minat kat suami kita. Minat kat siapa? Minat kat isteri kita. Masakan tidak boleh tuan-puan, kita boleh saja minat dengan orang. Oh, kita minatlah dengan orang tu. Kita minatlah cara dia bercakap. Kita minatlah cara dia berhias. Kita minatlah cara dia bekerja. Habis yang isteri kita ni tak minat ke? Suami kita ni kita tak minat ke? Takkanlah pada keseluruhan aspek yang ada pada suami kita, tak ada 2 poin yang kita minat.
Takkanlah pada keseluruhan dimensi yang ada pada isteri kita tak jumpa ketiga poin yang kita minat. Ataupun kita sudah tak pandang dia lagi. Ataupun ya kita dah maknanya dalam urusan sehari-harian tak berlaku dah pandang memandang. Betul tak tuan puan sekalian? Kita mungkin tak perasan. Kita tak pandang-pandang dah. Ya, semuanya di hujung-hujung mata saja. Nampak macam baju baru tu, tapi di hujung-hujung mata. Nampak macam dia bergaya, tapi di hujung-hujung mata. Kita tidak memandangnya sehingga menumbuhkan minat kita kepada pasangan kita. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah teori psikologi yang dipanggil teori psychoanalytic Adler. Bukanlah ustazah pandai-pandai je buat sendiri tuan puan. Tapi melihat juga kepada teori-teori pengkaji psikologi yang ada. Ia lihat rujuk juga kepada yang semestinya kita merujuk kepada Al-Quran, kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan puan sekalian. Tadi Nabi dah sebut dah. Nabi dah kata dah, lihatlah perempuan yang hendak engkau pinang sebab hal itu dapat menjaga kerukunan di antara kalian. Kalau nak meminang pun kita tengok perempuan tu untuk jaga kerukunan, dah kahwin, macam-macam kerenah. Lebih-lebih lagi tuan puan kita nak jaga pandangan mata kita sebab kita nak menumbuhkan kerukunan tadi. Nak menjaga kerukunan tadi. Tengok kepada teori psychoanalytic Adler. Apa dia kata? Kamu pandang sampai kamu rasa minat kepada pasangan kamu. Ya, sampai rasa minat. Minat pada anak-anak kita. Kalau tak, kita akan jemu dan bosan tuan puan. Kalau tak, nanti akan ada sesuatu yang lain menguasai hati kita. Rasa tak puas hati, rasa nak marah, rasa geram. Lalu kita pandang. Pandang yang bagaimana? Pandang yang dengan tujuan kita berbesar hati untuk melihat pasangan kita. Kerana apa? Kerana kita pasti, insya-Allah ada padanya sesuatu yang akan menumbuhkan minat kita. Jadi sahabat kena buat kerja rumah sikitlah petang ni. Ya, sambil-sambil masak tu sambil-sambil merenung, sambil-sambil menung kejap. Tengok, fikir je. Apa yang kita minat kat suami kita? Apa yang kita minat pada isteri kita? Takkan tak ada. Ya, yang namanya manusia tu tuan puan sekalian ada baik dan ada buruknya. Ada kelebihan dan ada kelemahannya. Jangan pukul rata sampai tak ada langsung. InsyaAllah ada. Carilah. Carilah, pasti ada. InsyaAllah ada. Walaupun sekelumit tuan puan. Untuk menambahkan minat kita. Sebab ya kita nak memfokuskan hati kita ini yang melihat kepada pasangan untuk menumbuhkan rasa nyaman, nak melihat kepada perkara yang mendatangkan minat kita kepada pasangan kita, minat kita kepada anak-anak kita. Ya, sebab itu dalam teori kenyamanan kehidupan tuan puan sekalian, pertama adalah melihat, memandang sehingga menumbuhkan rasa minat kepada pasangan kita. Ya, kita diuji sebenarnya sahabat-sahabat sekalian. Kita diuji. Ya, kenapa? Kerana di sana ada iblis, ada segerombolan, ada sepasukan syaitan iblis tuan puan yang memang departmen khas untuk memisahkan hubungan suami isteri. Memang portfolio kerja dia macam tu. KPI dia begitu tuan puan. Apa dia? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah menyebut, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Iaitu mereka itu bekerja keras untuk memisahkan di antara seorang suami dengan pasangannya. Seorang isteri dengan pasangannya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Bagaimana proses yufarriq? Bagaimana proses mufaraqah ataupun proses perpisahan itu? Ada caranya. Apa dia? Pertama sekali, dia wujudkan baghdha. Dia wujudkan kebencian. Ada je jalan nak rasa menyampah. Ada je jalan nak rasa benci. Padahal yang kita benci itu suami kita. Yang kita rasa benci itu adalah ayah kepada anak-anak kita. Yang kita benci itu adalah ibu kepada anak-anak kita. Tapi inilah halus sangat jarum-jarum syaitan iblis laknatullah nak masukkan dekat hati kita, nak letak kat pandangan kita apa dia? Asal tengok je menyampah. Asal tengok je benci. Baghdha. Lepas pada baghdha apa dia? Adawah. Adawah ni apa dia? Permusuhan. Bila dah benci, mula rasa bermusuh. Ya, mula rasa nak bergaduh. Mula rasa macam, Masya Allah, takkanlah musuh kita orang yang sebilik dengan kita. Takkanlah musuh kita orang seselimut dengan kita. Tapi apakan daya, itulah kadang-kadang yang berlaku. Ya, seumpama musuh kita dengan suami. Seumpama musuh kita dengan isteri. Masya Allah, kesiannya. Tak ingat ke masa kita ambil dulu macam mana?
Ya, betapa berbunga-bunganya bahasa cinta kita. Betapa manisnya janji-janji kita. Tiba-tiba kenapa setelah 10 tahun isteri kita macam musuh kita, suami kita macam musuh kita. Percayalah, adanya campur tangan halus syaitan laknatullah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Yang bermula dengan baghdha, bermula dengan kemarahan tuan-puan sekalian. Kemudian dengan kebencian, kemudian dengan permusuhan dan kemudian dengan perpisahan. Itulah kerja iblis dan syaitan. Ya, sebab itu tuan-puan sekalian, kita nak kena cari jalan. Yang pertama tadi apa dia? Kukuhkan pandangan kita. Sebab itu dua-dua pihak, baik suami, baik isteri, carilah jalan supaya suami kita suka tengok kita. Isteri kita suka tengok kita. Cari jalan. Ya, kita mungkin dah tua tuan-puan sekalian, umur dah 50-an, 60-an, ya. Kalau suami saya pandang Pak Ustazah, nampak kerut-kerut je. Ya, nampak parut-parut, nampak kerut-kerut. Semua bunyi macam tu, ya. Jadi mungkin tak seronok suami saya nak tengok, tapi insya-Allah ada benda lain tuan-puan, ya. Ada akhlak yang boleh kita pamerkan. Mungkin suami kita suka dengar. Kita kalau bercakap tenang, ya kita tak gopoh-gapah. Carilah iliman lain. Ya, kita kemas, kita bersih, kita selalu berada dalam keadaan berwuduk contohnya. Ya, cari jalan. Demikian juga seorang suami. Pernah Ustaz selalu cerita kan tuan-puan kalau sebut pasal hubungan suami isteri ni, bagaimana seorang wanita yang mengadu kepada Saidina Umar Al-Khattab, ya, frust sangat dia, bosan sangat dia dengan suami dia, sampai dia kata aku nak cerai dengan dia. Aku nak berpisah dengan dia. Fikirkanlah, buatlah macam mana wahai Saidina Umar. Wahai khalifah, aku nak pisah dengan suami aku. Tapi Saidina Umar ni seorang yang hikmah, yang bijaksana. Ya okey, tak apalah, bawa dulu suami tu. Nak tengok sikit macam mana rupa orangnya. Nak tengok sikit macam mana rupa suami tu sampai isteri ni datang kata nak berpisah ni. Nak tengok juga rupa orangnya macam mana. Dan sebaik Saidina Umar melihat suami tu tuan-puan sekalian, dia dapati suami tu lusuh. Ya, suami tu tak terurus. Jadi apa kata Saidina Umar? Kurang lebih Saidina Umar kata tak apa, nanti dulu kita hold dulu kes ni. Ya, saya ambil kes ni tapi hold dulu, KIV. Dan suami ni bagi sekejap, tunggu duduk dengan saya dulu. Lalu apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Saidina Umar uruskan penampilan luaran suami ni. Penampilan luaran dulu diuruskan oleh Saidina Umar. Jambang ke, janggut ke, semua tu trim, bagi elok-elok dulu, pakaian apa semua bagi smart, bagi kemas. Dan kemudian bila wanita tu datang kembali, dia rasa dia datang dalam keadaan malu-malu dan tersipu-sipu. Ya, sebab apa dia malu-malu dan tersipu-sipu? Sebab dia malu dan segan nak pandang bahawa laki-laki di sebelah tu dah semakin smart, semakin handsome, semakin terurus. Dan laki-laki itu adalah suami dia. Yang sebelum ni kalau dia pandang tu pandang tajam, pandang menyampah, pandang geram sangat. Ya, dengan pengotornya, dengan lusuhnya. Tapi subhanallah, Masya Allah, laki-laki suaminya itu sekarang dah jadi tampan. Dia dah bersih, dah kemas. Malu-malu dia. Lalu apa kata Saidina Umar, ni suami kamu. Ni suami kamu. Macam mana? Nak proceed lagi ke? Nak proses ke? Nak berpisah ke macam mana? Dan wanita tu kata tak apalah, aku cuba dululah hidup dengan dia. Aku bawa baliklah suami ni. Ya, baliklah sama-sama, nak cuba dulu. Maknanya semangat tu jadi datang tuan-puan. Minat tu datang. Tengok orang smart, kemas. Kita kena raikan naluri ni. Fitrah ni kena raikan. Terutama juga pada kaum wanita, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kaum wanita. Kita mungkin selalu komplain ya, orang lelaki ni tak apa benda yang ditengok Ustazah, laman apa ditengok tak tahu. Ya, itu satu hal. Tapi dalam masa yang sama, perkahwinan ini juga berfungsi untuk menjaga pandangan laki-laki tadi, pandangan suami tadi, supaya tidak jahat pandangannya. Ya, supaya tidak liar pandangan tersebut. Supaya tidak tengok laman web porno dan sebagainya. So, itu adalah tanggungjawab dan peranan kita sebagai seorang isteri untuk berhias, untuk menjaga pandangan suami. Ya, dan suami tolong amanah, tolong takwa kepada Allah. Kalian dah ada isteri dah yang menyempurnakan peranan, tugasan dengan baik. Kenapa kalian pergi meliar lagi melihat benda-benda yang bukan-bukan? Ini kena amanah, kena jaga. Kalau tidak nanti kalian yang akan terseksa. Ya, Ustazah banyak didatangi macam-macam kes tuan-puan sekalian. Suami tak pernah puas katanya. Ya, suami macam-macam lah penyakitnya tuan-puan sekalian, dan kita dapati itu mungkin balasan daripada Allah. Kenapa? Sebab isteri dah ada dah, isteri dah layan elok dah, tapi pergi lagi meliar lagi mata tu, pergi tengok lagi laman web porno dan sebagainya, akibatnya nafsu kita tidak pernah dapat dipuaskan.
Okey, faham? Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan kesampingkan soal pandangan. Ya, isteri tolong jaga supaya suami kita senang melihat kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan sekalian, adalah penerimaan. Yang pertama adalah pandangan. Bagi minat balik, seronok balik nak tengok pasangan ni macam pengantin baru rasanya. Ya, disesuaikan. Pengantin baru pun ada umur 50 kan. Ya, orang kahwin umur 50 pengantin baru juga. So kita pun walaupun dah tua, dah macam pengantin baru juga. Asalkan kita menjaga pandangan pasangan kita. Yang kedua adalah penerimaan. Acceptance. Cakap bahasa Inggerisnya. Ya, penerimaan. Sahabat-sahabat, kenapa kita tak nyaman dalam hubungan di antara suami dan isteri ataupun hubungan di antara anak-anak dengan ibu bapa? Sebab ada penolakan, sebab ada penafian, sebab ada penyesalan. Ini semua adalah musuh kepada penerimaan. Ya, yang kita nak supaya kita rasa nyaman adalah penerimaan. Ya, sahabat-sahabat, isteri kita takkan sama macam isteri orang lain. Dan tak perlulah kita fikir tentang isteri orang lain. Suami kita takkan sama macam suami orang lain dan bukan urusan kita nak fikir pasal suami orang lain. Yang menjadi urusan kita adalah menerima pasangan kita sebagai kurniaan yang hebat daripada Allah. Menerima. Alhamdulillah. Pasti tidak mungkin akan bertemu kita dengan pasangan kita, Allahumma illa, kecuali kerana qadar Allah, kerana kehendak Allah. Ya, pertemuan itu telah direstui, maknanya berlakunya kerana perkenan daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin berlaku tanpa perkenan Allah. Ia tak mungkin berlaku tanpa kekuatan daripada Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. So sepanjang hayat tuan-puan sekalian, kita nak menerima. Menerima tu menerima yang bagaimana? Penerimaan kita tu mestilah menjadi satu kekuatan untuk berlakunya penambahbaikan. Okey? Ingat sahabat-sahabat, suami isteri, penerimaan kita harus menjadi kekuatan untuk berlakunya penambahbaikan. Bukan penerimaan dalam bentuk yang jumud. Bukan penerimaan dalam bentuk yang pasif. Apa yang Ustazah maksudkan sebagai penerimaan dalam bentuk yang pasif? Pernah tak sahabat-sahabat mendengar orang berkata macam ni? Dia tahu saya sebelum kahwin ni memang bercakap kuat-kuat, bertempik-tempik. Memang macam ni lah perangai saya. Dia kena terimalah saya macam ni. Dah saya punya keturunan pun bercakap menjerit-jerit. Saya punya keturunan pun kasar. Jadi nak buat macam mana lagi? Terima je lah. Ini adalah satu bahasa ataupun satu alasan yang tidak bertanggungjawab. Bila kita sebut penerimaan, tuan-puan sekalian, setiap penerimaan kena dihargai. Dihargai dengan cara apa? Dihargai dengan cara berlakunya penambahbaikan. Suami kita sudah kelihatan menerima. Ya, menerima tu maknanya kita pun kena hargailah. Ya, janganlah kita kata terima je lah. Saya panah baran 30 tahun, 40 tahun, terima je saya panah baran. Tak, kita adalah manusia yang berpotensi tuan-puan untuk melakukan hijrah. Yang berpotensi untuk melakukan islah. Kenapa kita paksa pasangan kita untuk menerima sesuatu yang kita tahu? Sangat sukar. Ya, untuk meneruskan penerimaan dengan sikap-sikap yang seperti itu. Tapi kalau suami kita dah terima, anak kita dah terima, isteri kita dah terima, hargai penerimaan tu dengan apa? Islah, baikilah. Ya, hargailah dengan hijrah. Ya, baiki. Berubah. Baik tuan-puan sekalian, dan dalam tempoh proses perubahan itu, ya, tetap kita terima. Kita terima bahawa suami kita sedang dalam proses perubahan. Kita terima isteri kita sedang dalam proses perubahan. Kita jadi penyokong dia. Kita jadi pendokong dia. Bukan penerimaan bermakna kita menerima seburuk apapun, kita menerima sezalim apapun ataupun ya perangai-perangai yang tak elok tu kita terima je tanpa sebarang islah, tanpa sebarang penghijrahan, tanpa sebarang perubahan. Ini adalah satu skop penerimaan yang kita harus faham tuan-puan sekalian. Kita terima. Dan penerimaan kita bermakna kita toleransi dengan proses yang diperlukan. Kita tolerate dengan masa yang diperlukan. Ya, tetapi penerimaan itu bukan bermakna ia adalah satu penerimaan yang pasif dan jumud, tak berubah. Ya, macam tu je daripada dulu sampailah sekarang, tak. Bila sebut penerimaan tuan-puan sekalian,
bermakna kesediaan kita untuk sama-sama melalui proses perubahan, proses penambahbaikan. Masya Allah. Seorang mukmin yang baik, tuan-puan sekalian, adalah seorang mukmin yang hari ini lebih baik daripada semalam dan esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Lalu kenapa kita biarkan rumah tangga kita setelah 15 tahun, setelah 20 tahun, tapi tidak mengalami sebarang bentuk perubahan, sebarang bentuk islah? Islah ini adalah satu konsep yang sangat penting dalam rumah tangga. Terlalu banyak yang kita nak islah. Terlalu banyak tuan-puan sekalian. Tapi semua tu kena bermula dengan penerimaan. Tak nak ada penafian ya. Contoh macam, ya Allah, kenapalah aku kahwin dengan dia ya. Kenapalah dia jadi anak aku. Kenapalah dia jadi suami aku. Itu penafian. Itu penyesalan. Yang sepatutnya apa dia? Ini adalah penerimaan. Ya, ini adalah rakan kongsi kita untuk masuk syurga. Ya, ini syarikat kita. Keluarga ni syarikat kita. Ini adalah rakan kongsi kita bersama. Jatuh bangunnya bersama. Jadi insya-Allah jalan tu akan lebih harmoni dan nyaman. Muslimin dan muslimat sekalian, yang ketiga. Ini adalah poin yang kedua sebenarnya, nyaman. Nyaman tu ada 5 perkara. Ya. Yang ketiga adalah interaksi ataupun komunikasi. Dalam mewujudkan hubungan yang nyaman, tuan-puan sekalian, selain daripada pandangan, selain daripada hati yang menerima dan siap untuk melakukan perubahan, yang ketiga adalah komunikasi dan interaksi. Okey, sahabat-sahabat, jangan biarkan rumah tangga kita tidak ada komunikasi ataupun tidak ada interaksi. Ataupun komunikasi dan interaksi berlaku dalam keadaan yang sangat gawat, kering, ya, dan nampak macam perang dingin. Ada komunikasi tapi terlalu dingin. Kita tak nak macam tu. Ya, kita nak komunikasi yang harmoni. Kita nak komunikasi ataupun interaksi yang hangat. Hangat ni maknanya yang menyeronokkan, yang menggembirakan, ya, yang membangkitkan rasa yang positif dalam diri kita. Ada komunikasi, ada interaksi. Tuan-puan, kita kena bersedia untuk berubah. Bagaimana kita nak berubah? Kita hargailah pandangan yang jujur daripada pasangan kita. Berilah kesempatan kepada pasangan kita untuk memberikan pandangan yang jujur. Ya, contoh tuan-puan. Kalau pasangan kita kata, saya menyampailah, saya tak sukalah bang kalau abang buat macam serius di dalam rumah ni. Ataupun suami yang cakap macam tu. Saya tak sukalah awak balik-balik rumah je stres, balik-balik rumah je stres. Tolong hargai setiap luahan perasaan pasangan kita. Kalau kita tak hargai, contoh ya tuan-puan, tiap-tiap kali pasangan kita meluahkan perasaan dia, kita akan respon dengan kemarahan, kita membebel, kita menyanggah perasaan mereka, kita kata, apa yang nak dimarahkan? Apa yang awak nak stres? Itu maknanya kita menyanggah luahan perasaan dia. Apa yang tak suka pula, kita katakan, ya. Kalau macam itulah kita respon pada luahan emosi pasangan kita, anak-anak kita, satu hari nanti mereka tidak akan meluahkan apa-apa lagi. Ya, mereka tak akan meluahkan emosi lagi. Tapi ingat, emosi itu tetap emosi yang tersimpan dan menunggu masa je untuk meletus. Dia tak hilang. Ya. Kita tak appreciate ya anak-anak ataupun pasangan kita dalam meluahkan emosi mereka. Sebenarnya tuan-puan, penting sangat kita terima luahan emosi mereka. Ini belajar lama lah tuan-puan, puluhan tahun lah dalam rumah tangga. Ya, kalau misal kata kita sebenarnya mungkin dalam hati kita sejujurnya geram je dengar, geram sangat kita dengar. Contohnya bila suami kata, sebenarnya abang ni rasa terluka sangat. Hati kita mungkin jawab, tak ada sebab lah nak terluka. Saja je cari sebab nak terluka kan. Kita mungkin jawab macam tu dalam hati ya tuan-puan. Tapi untuk sebuah hubungan yang nyaman, untuk interaksi yang berkesan, komunikasi yang berkesan, tolong istighfar tuan-puan. Mungkin hati kita pun tak baik juga. Istighfar, astaghfirullahalazim kat dalam hati ni supaya hati kita bersih dan kemudian kita bertindak menghargai, menghormati pandangan pasangan kita. Macam mana cara dia? Contoh, Masya Allah macam tu ke bang? Ya Allah begitu ke bang? Terluka ke? Allahu Akbar. Ya, kita tunjuk yang kita betul-betul appreciate, menghormati, menghargai pandangan tu. Jangan buat olok-olok pula. Jangan pula kata, alah itu pun nak terluka. Sensitif sangat orang tua ni. Itu memang, habislah tu. Kalau macam tu komunikasi, interaksinya memang habislah tuan-puan.
Baik, ada satu perkara Ustaz nak kongsikan dengan tuan-puan ya. Ini daripada pengamatan ya, pengamatan dan juga bila kita kerap ya membantu juga pasangan-pasangan dalam rumah tangga. Tuan-puan, kalau kita tak dapat meluahkan emosi kita, apa yang kita rasa, perasaan kita dengan baik dengan pasangan kita simpan, Masya Allah, lama kelamaan dia berpotensi menjadi dendam. Mungkin tuan-puan pernah melihat pasangan-pasangan yang kita tak tahu apa benda yang dia marah tu. Apa benda lagi yang tak kena. Ya? Mungkin ada kawan-kawan kita ke macam tu, adik-beradik kita ke tuan-puan, yang kita pun bila datang dekat dengan pasangan tu, kita duduk mungkin rumah dia, musafir dengan dia 3-4 hari, kita pun perasan segala-galanya tak kena. Ya, kalau kita tengok, apa benda lah yang si Limah marah kat suami dia tu? Habis tak kena belaka yang suami dia buat. Atau sebaliknya, apa yang si Hasan geram sangat tu? Yang si Hasan duk marah-marah dekat Timah tu. Ya, padahal Timah tak ada buat apa pun. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, pada keadaan rumah tangga yang sampai tahap tu, kita dah tak tahu dah nak menganalisa, nak diagnose apa masalah mereka ni. Ya, habis semua tak kena belaka. Keadaan tu keadaan yang sentiasa panas, tegang rumah tangga tu. Ada kemungkinan tuan-puan sekalian kerana pasangan itu pada awal hubungan lagi tidak dapat meluahkan perasaan mereka, emosi mereka dengan baik. Emosi yang mereka luahkan tidak dihargai, tidak diberi kesempatan dan peluang untuk bercakap sehabis-habisnya, meluahkan dengan baik, tidak diberikan platform dan medium itu oleh suami yang merupakan ketua rumah tangga. Minta maaf ya tuan-puan, Ustazah terpaksa cakap, dalam hal-hal seperti ini, suami kena main peranan. Ketua rumah tangga tu siapa? Ketua rumah tangga adalah suami. Jangan pula isteri yang ambil alih perbincangan-perbincangan, semua isteri yang mempelopori. Ya, isteri yang terpaksa cakap, bang kita bincang kejap, bang kita bincang. Suami kalau isteri tak cakap nak bincang, suami diamlah sampai 40 tahun. Suami diamlah sampai setahun, 2 tahun tuan-puan sekalian. Nak tunggu suami cakap, okey ayang, mari kita bincang sikit, kita cakap sikit. Kita nak selesaikan juga benda ni, tak nak benda tu tersangkut di hati kita. Cuba seorang suami tuan-puan dengan penuh kewibawaan, ia merasakan bahawa perbincangan tu perlu hati ke hati. Tujuan dia apa? Bukan nak panaskan keadaan. Tujuan dia supaya jangan simpan-simpan yang cakap saja. Kita mungkin boleh bimbing isteri kita untuk apa? Cuba bercakap dengan baik. Cuba bercakap dengan bertenang. Kita buat syarat sikit. Ini suami ada wibawa tuan-puan. Okey, sekarang abang nak dengar apa saja yang tak puas hati. Tapi satu perkara abang minta, jangan menjerit-jerit. 2 perkara. Yang kedua, tolonglah cakap secara tertib. Tolonglah cakap elok-elok. Tak perlu cakap dalam nada yang begitu begini. Cakaplah kita punya syarat. Tapi yang penting kita bagi ruang. Kita bagi peluang dan kita bimbing. Bila suami isteri kita mungkin mulalah nak menjerit, emosi dia tak terkawal, kita tenangkan. Tenangkan bagaimana? Tenangkan bukan dengan bentuk ancaman tuan-puan. Bukan dengan bentuk sindiran. Dah mula dah nak menjerit contohnya kan. Tapi sebaliknya, okey, gosok belakang dia. Okey, tenang. Tadi kita dah sama-sama berjanji kan, kita nak bercakap dalam keadaan yang tenang. Okey, gosok belakang dia. Andai kata isteri tu tak boleh kawal emosi. Dia ada tahap-tahap tuan-puan sekalian. Ustaz tak menafikan sampai satu tahap mungkin kena tepuk meja juga. Sampai satu tahap. Tapi tahap tu lambat lagi lah. Jangan mula-mula dah ketuk meja. Itu psikologi dengan wanita. Wanita kalau kita dapati, tengok-tengok kita berlembut tak jalan, dia kena keras sikit. Dia kena tegas sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang penting apa dia tuan-puan? Tolonglah berinteraksi dan berkomunikasi sehingga hati kita dengan hati pasangan tu lapang je. Jangan ada tersekat. Tak sedap tuan-puan hubungan yang tersekat-sekat ni. Bagi dia bercakap. Dan kemudian tolong fikir dulu apa yang pasangan kita cakap. Jangan cepat sangat kita kata itu salah, itu tak betul ini. Sekejap. Fikir dulu. Bawa satu malam dulu fikir. Kenapa suami saya cakap macam tu? Fikir dulu. Cuba letakkan diri kita di tempat pasangan kita.
Cuba fahamilah segala latar belakang, karakter, semua tentang pasangan. Fikir apa yang dia cakap. Esok pagi tu kita respon. Berbalik kepada apa yang dibincangkan semalam. Bawa bertenang tuan-puan. Rumah tangga ni kena bawa bertenang. Ya. Kalau tak memang Masya Allah. Ya, bila-bila sajalah ya, boleh runtuh di tengah jalan begitu. Baik. So interaksi dan komunikasi kena baik. Dan tolong raikan pandangan, luahan daripada pasangan. Kalau pasangan kita kata, bosanlah, serius sangatlah, ya. So kita kena cari jalan lah, okey, kurangkan sikit tahap serius tu. Ya, dan kita kena ingat sahabat-sahabat, apa yang kita buat untuk rumah tangga ni adalah ibadah. Menjaga hati pasangan adalah ibadah. Jangan fikir solat je ibadah, baca Quran je ibadah. Jaga hati pasangan juga ibadah. Sebab daripada kerukunan rumah tangga tu tuan-puan sekalian, insya-Allah banyak kebaikan yang boleh berlaku. Ya, banyak ketaatan yang akan terus bercambah dan subur daripada keharmonian tadi. Jadi jangan kita fikir menjaga hati pasangan tu benda sia-sia. Sebaliknya menjaga, menatang hati pasangan juga adalah ibadah yang dicintai dan disukai oleh Allah. Sabar kita ibadah, penghargaan kita ibadah. Yang keempat, tuan-puan sekalian, adalah perlindungan dan kasih sayang. Bila kita nak mewujudkan satu hubungan yang harmoni, kehidupan yang harmoni dalam keluarga, so dia kena ada sifat perlindungan, melindungi. Ya, melindungi. Sebab itu kita kata sangat tidak bagus, sangat tak betul kalau dalam sebuah rumah tangga suami itu pukul isteri, aniaya isteri. Ya, ataupun ada penderaan dalam rumah tangga. Sedangkan kehidupan yang nyaman itu berkait dengan soal perlindungan dan kasih sayang. Seperti mana dalam teori psikologi Maslow yang telah Ustazah cakap semalam. Bermula, ya, piramid teori psikologi Maslow tu mula-mula fisiologi, kemudian rasa aman, kemudian sosial, ya, adanya hubungan dengan kawan, keluarga, jiran, kemudian adanya penghargaan, kemudian adanya aktualisasi diri. Itu tak apalah, tu cerita teori Maslow kan. Tapi yang kita tekankan apa dia? Ya, dalam Islam berapa banyak ya dalam Islam, baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi SAW yang menggambarkan betapa besarnya ya isu ataupun persoalan tentang perlindungan dan kasih sayang. Seorang suami kena melindungi isterinya. Ia bertanggungjawab nafkah zahir dan batin, melindungi daripada lapar, melindungi daripada ketakutan, melindungi daripada kesakitan, penderitaan. Ya, itu tanggungjawab seorang suami. Dan memberikan kepada pasangan kasih sayang. Ya, kasihlah pada pasangan kita kerana Allah. Ya, kasihlah, setialah, kasihlah kerana Allah. Kalau kita lakukan tuan-puan sekalian soal perlindungan dan kasih sayang, insya-Allah kita akan dapat sebuah kehidupan yang nyaman. Dan yang kelima, untuk sebuah kehidupan yang nyaman, muslimin dan muslimat sekalian, ialah membangun dimensi spiritual. Ya, membangun dimensi spiritual dalam keluarga. Okay. So tadi kita banyak cakap pasal komunikasi lah, ya, pasal kasih sayang, pasal emosi. Sekarang pada elemen yang kelima, sangat penting, sama-sama kita dan pasangan nak rasa harmoni, nak rasa nyaman, kita sama-sama membangunkan dimensi spiritual, kerohanian ataupun keagamaan. Sebab itu Nabi SAW ya dalam menghuraikan, ya, Nabi menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang menyebut az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat. Laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah. Lalu Nabi mengatakan, dia sebagai contohnya, seorang suami yang bangun malam, dia mengejutkan isterinya dengan baik. Isteri tak terkejut juga untuk tahajud, lalu dia renjiskan sedikit air, ya, sebagai membantu isteri tadi untuk bangun tahajud, untuk bangun mengingati Allah. Demikian juga sebaliknya, kalau isteri yang bangun, suami tak bangun, dibantu suami tadi untuk sama-sama kemudiannya, sama-sama tahajud pada malam itu, sama-sama zikrullah. Maka Nabi kata inilah dia, az-zakirinallaha katsira wadz-zakirat. Lalu pada tahap membangunkan dimensi spiritual ini di antara pasangan tadi, ini memang Masya Allah harmoni, kenyamanannya luar biasa. Kenyamanannya luar biasa.
Ya, kalau sampai kita boleh bertasbih bersama, tadarus bersama, jamaah bersama, ya nak mencapai, makna nak bawa sama-sama keluarga masuk syurga bersama, berdakwah bersama, segala-galanya bersama tuan-puan. Dimensi spiritual tadi, Masya Allah, ini akan diberikan kenyamanan oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Ya, ini adalah pada asasnya ini pasti akan diberikan kenyamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, perkara yang ketiga, lepas pada nyaman ada 5 perkara tadi, so masuk yang ketiga, kita jangan lupa bahawa dalam rumah tangga, dalam perhubungan suami isteri kena berlaku 2 perkara. Pertama adalah re-educate, yang kedua adalah reshaping. Ya, apa dia re-educate dengan reshaping? Re-educate adalah kena didik semula. Kena didik lagi. Iaitu berlaku dalam rumah tangga. Yang reshaping maknanya kena bangunkan balik. Ya, kena reshaping, ya, kena bangunkan balik. Kena olah balik. 2 perkara ni kena berlaku dalam hubungan suami isteri. Sama ada suami yang bertindak re-educate balik isteri, reshaping balik isteri, ya, ataupun isteri juga secara tak langsung, ya, secara halusnya re-educate balik suami, reshaping balik suami. Suami atau isteri mungkin ada karakter yang begini, tapi boleh di-reshaping kembali, boleh di-re-educate balik. Sebab itu kita takkan menyalahkan. Kita takkan menyalahkan. Perangai menyalahkan ini hanyalah ketika mana kita hanya bertindak melihat pasangan kita sebagai natijah, sebagai result daripada sesuatu. So kita akan menyalahkan lah. Memang dia tu memang tak guna lah perangai dia macam tu. Ya, sebab kita tak ada lagi dah ambil tanggungjawab nak re-educate dan nak reshaping. So kita akan melihat itu sebagai itulah hasil daripada sosok tubuh yang tak apa-apa, kita kata. Tapi kalau kita mengambil komitmen, ya, kita sama-sama nak mengubah diri. Ya, kita secara tak langsung, secara halus re-educate suami kita, reshaping mana-mana yang kita rasa tak sepatutnya macam tu, sewajarnya begini. Ya, kita sama-sama olah. So kita tak akan menyalahkan dia. Sebab apa? Sebab kita adalah sebahagian daripada dia. Kita adalah sebahagian daripada proses perubahan suami kita. Kita adalah sebahagian daripada proses perubahan isteri kita. Takkan kita nak menyalahkan dia? Kita sebahagian daripada mereka. Kita sebahagian daripada dia. Ini adalah konsep yang kita kena faham, tuan-puan sekalian. Demikianlah sebuah rumah tangga, Masya Allah, main seorang tarik, ya. Rumah tangga penuh dengan nilai kemahiran, ya, pengetahuan yang kena di-upgrade sentiasa. Kita mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah mengurniakan kepada keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam rumah tangga patut juga untuk kita berkata begini, ya, kepada diri kita, terima realiti, kurangkan fiction ataupun fantasi. Ya. Dalam rumah tangga dengan pasangan ni kena terima realiti, kurangkan fiction dan fantasi. Jangan banyak sangat berangan. Jangan banyak sangat kita nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Tuan-puan, terima realiti. Terima realiti, re-educate dan reshaping kembali. Ya, kalau kita banyak sangat dengan fictionnya, nak begitu begini, fantasinya, nanti kita akan menyalahkan realiti. Ya, kita akan menafikan realiti. Sedangkan realiti ini, ya, yang sakit pada realiti ialah apabila kita tidak boleh menerimanya. Itu adalah kesakitan yang tidak dapat diubat. Kalau kita tak boleh menerima realiti, itu adalah kesakitan yang sukar sangat untuk diubat. Jadi tuan-puan, terima realiti, kurangkan fiction dan fantasi, re-educate, reshaping kembali hubungan kita, pasangan kita, keluarga kita, insya-Allah. Wallahul musta'an. Allah Maha membantu, mudah-mudahan kita berjaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, ya, sebarkan kebaikan. Dan alhamdulillah sudah ramai yang mendaftar, ya, untuk korban perdana yang akan diuruskan insya-Allah oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Alhamdulillah. Kepada tuan-puan yang masih lagi berfikir-fikir, mungkin mempertimbangkan nak daftar ke tak, ya, nak buat korban ke tak,
Ustazah cadangkan, Bismillah, ya dengan nama Allah, siru ala barakatillah, ya teruskan saja niat yang baik-baik, silakan daftar untuk korban tahun 2021, 1442 Hijrah, ya mudah-mudahan insya-Allah ya keazaman dan niat baik kita itu disambut oleh Allah Azza wa Jalla dengan limpahan rahmat, maghfirah, kurniaan daripada Allah. Terima kasih semua, selamat berbuka puasa, selamat menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baik amal soleh yang diridai oleh Allah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah pun berpengalaman beberapa tahun memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara, insya-Allah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia yakni pahalanya telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah.
Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Fil jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah.